Siapakah orang yang sepatutnya pakai topeng muka ataupun mask? Hai, apa khabar semua? Ada yang bertanya saya, siapakah orang yang sepatutnya pakai topeng muka ataupun mask? Adakah semua orang perlu pakai ataupun orang yang tak sihat sahaja, atau orang yang macam mana yang perlu pakai mask ni? Jadi pada kali ini saya akan cuba bantu terangkan secara umum siapakah orang yang sepatut pakai mask. Perkongsian saya pada kali ini bukanlah khusus untuk COVID-19, tetapi ianya umum, boleh diguna pakai oleh semua jenis penyakit berjangkit. Sebelum kita nak membincangkan siapakah orang yang sepatutnya pakai mask, adalah lebih baik kita kenal sedikit mask yang ada di pasaran, ya. Yang pertama N95. Okey. Yang kedua adalah surgical mask ataupun yang jenis loop, dia getah kat tepi tu kan. Dan yang ketiga ada jenis kain. Yang mana kesemua mask ini matlamatnya adalah sama, untuk melindungi daripada partikel luar masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Mask mana yang bagus sesuai untuk dipakai oleh kita, nanti insyaAllah saya akan ulas pada video yang lain. Cuma kali ini kita akan fokus siapakah orang yang sepatutnya pakai mask. Baik, katakan dalam satu kelompok ada 5 orang. Orang A, orang B, orang C, orang D dan orang E. Orang A adalah orang yang tidak sihat, yang mempunyai gejala penyakit seperti batuk, selsema, demam, dan juga orang yang berisiko tinggi, ya. Manakala orang B dan orang C adalah orang yang sihat, di usia muda, tidak mempunyai sebarang risiko untuk mendapat jangkitan. Orang D dan orang E adalah orang yang sihat tetapi dia mempunyai risiko untuk mendapat jangkitan. Seperti contoh, orang yang berumur melebihi 60 tahun ataupun kanak-kanak. Untuk memudahkan, saya akan berikan dalam bentuk situasi, ya. Situasi 1. Daripada 5 orang tadi ini, orang A adalah orang yang tak sihat, dia pakai mask. Orang B, orang C, orang D dan orang E ni tak pakai mask. Duduk dalam satu kawasan. Orang A ini sekiranya batuk ataupun bersin, dianya tak dapat disebarkan keluar kerana orang A ni dah pakai mask. Jadi orang B, orang C, orang D dan orang E ini risiko mendapat jangkitan adalah rendah. Situasi 2, 5 orang ni juga, orang A yang tak sihat tadi tak pakai mask, tapi orang B, orang C, orang D dan orang E mereka pakai mask. Jadi sekiranya orang A ini batuk ataupun bersin, orang B, orang C, orang D dan orang E ini risiko mendapat jangkitan adalah rendah kerana kuman ataupun bakteria ataupun virus tidak dapat menembusi topeng mask yang dipakai. Situasi 3, sama juga, ada orang A, orang B, orang C, orang D dan orang E. Orang A ni tak pakai mask, orang B, orang C, orang D dan orang E pun tak pakai mask, dan mereka ini duduk di dalam kawasan yang sama, duduk secara rapat kurang 1 meter dan duduk di dalam pengudaraan yang sama dalam waktu jangka masa yang agak lama. Jadi apabila orang A ini bersin ataupun batuk, orang B, C, D, E adalah berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan. Situasi 4, katakan 5 orang ini keluar pergi tempat orang ramai, tempat tumpuan orang ramai, ya. Katakan keluar, jadi orang A ini pakai mask, orang B, orang C, orang D dan orang E tak pakai mask. Orang A ini dia telah menyelamatkan diri dia daripada mendapat jangkitan daripada orang lain, dan juga dia juga telah menyelamatkan orang lain daripada mendapat jangkitan dari dia. Manakala orang B, orang C, orang D dan orang E ini berisiko untuk mendapat jangkitan bukan daripada A tetapi daripada sekitarnya yang lain. Situasi 5, katakan 5 orang tadi ini sama juga macam situasi 4. Kelima-lima ini keluar pergi ke tempat tumpuan orang ramai. A, B, C, D dan E ini kesemuanya tak pakai mask, dan semuanya mengambil langkah untuk menjarakkan diri dengan kelima-lima ini, dan juga orang sekitarnya adalah 1 meter. Ianya sangat bagus. Tetapi kelima-lima ini juga berisiko mendapat jangkitan, dan A juga berisiko untuk menularkan jangkitan dia. Kerana apabila A batuk ataupun bersin
kuman ataupun virusnya akan tersebar ke sekeliling. Manakala orang B, C, D dan E ini berisiko kerana tangan kita kadang-kadang menyentuh permukaan, yang mana selepas kita menyentuh permukaan, kita terlupa untuk membasuh tangan dan kita terus sentuh di kawasan hidung, mulut dan juga lain-lain. Kesimpulannya, siapakah orang patut pakai mask tadi? Berdasarkan 5 situasi tadi, orang yang paling penting untuk pakai mask adalah orang yang mempunyai gejala yang tidak sihat ataupun sesiapa saja yang tidak sihat lah. Itu orang yang paling utama pakai mask. Manakala orang lain, sekiranya kita tidak pasti akan keadaan yang berada di depan kita, seeloknya pakailah mask untuk kita melindungi diri kita. Dan paling penting sebenarnya, elakkan kita pergi ke tempat yang sesak, melainkan keperluan yang ada. Terpaksa pergi, itu satu perkara yang lain. Saya harap dengan perkongsian ringkas ini dapat membantu yang di luar sana untuk memahami siapakah orang yang sepatutnya pakai mask. Jangan lupa untuk tinggalkan komen, like, share dan subscribe YouTube channel ini. Okay, bye.